السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق Allahul Azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutlah jalan tersebut dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, nescaya kamu akan sesat, binasa, dan janganlah kamu berpecah belah dari jalan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Datuk Nazir Masjid Bangsa, Masjid Abu Bakar As-Siddiq Bangsa Kuala Lumpur, dan dihormati yang dikasihi Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam yang bertugas pada pagi ini, dan yang dihormati dikasihi seluruh dan kuasa Masjid Bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkati perjalanan kita pada pagi yang penuh barakah ini, dan kita berada dalam rahmat, dalam hidayah, dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, ke bulan, ke tahun sekalipun, insya-Allah. Dan sesungguhnya saat subuh yang penuh barakah ini merupakan saat yang paling penting
dalam perjalanan kita untuk kita bersama meraih keredaan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah di antara cita-cita besar kita sebenarnya. Kan matlamat daripada kehidupan beragama ni tuan-tuan, di penghujungnya, apapun keadaan kita, bila masa sekalipun kita berada di mana kita sekalipun, akhirnya kita benar-benar mendambakan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana pintu keredaan Allah, tuan-tuan, pintu yang cukup terbuka dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu dan semasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti hamba-Nya untuk masuk ke dalam melalui pintu tersebut. Allah sedia menanti hamba-Nya untuk diterima sebagai hamba-hamba yang diradai, bukan dimurkai. Hamba yang dikasihi, bukan dibenci. Hamba yang dirahmati, bukan dimarahi. Itu hakikat perjalanan kehidupan kita semua. Tak kira siapa kita. Sebab itulah dalam hidup ini, peluang dan ruang itu Allah buka seluas-luasnya. Si pendosa, bila dia mohon ampun, Allah berikan keampunan kepadanya. Si yang bersalah, bila dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemaafan, Allah anugerahkan kemaafan buatnya. Artinya, dalam hidup beragama ini, Allah tidak pernah menyempitkan ruang-ruang dan pintu-pintu keimanan, ketakwaan, keselamatan, keredaan buat kita semua. Tidak ada. Inilah keyakinan kita dan keistimewaan kita sebagai umat Nabi SAW. Dan pada pagi ini, insya-Allah dalam kesempatan kuliah subuh baik online ini, kita akan bercakap tentang topik yang sekira tidak bombastik, sesuatu yang tidak dianggap sebagai tajuk yang baru, tapi dalam kerangka muhasabah diri. Bercakap tentang soal kita dan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka tajuknya ialah menuju jalan yang diradai Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit sebanyak bicara kita pada pagi ini terkesan dan berbekas di hati semua. Dan saya mengucapkan ahlan wa sahlan khasnya kepada rakan-rakan jemaah Masjid Abu Bakar, Sina Abu Bakar Bangsa Kuala Lumpur, khasnya sebagai teman taulan saya. Saban bulan kita bertemu dan dalam tempoh ini kita tak dapat bertemu secara fizikal, hanya secara alam maya ini. Ahlan wa sahlan kepada semua. Dan saya ulu-alukan juga kepada rakan taulan kita yang di luar daripada Masjid Bangsa yang mula dah masuk sekarang ini untuk mendengar kuliah subuh baik online ini. Ahlan wa sahlan kepada semua. Marhaban biqudumikum wa sabbahakumullah bi khair, insya-Allah. Moga Allah berkati kita semua, insya-Allah. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan ilmu pada pagi ini, saya mohon kepada tuan-tuan yang berada di alam maya secara live bersama saya untuk tekan butang share. Butang share tekan untuk kita sebarluaskan perbincangan ilmu di awal pagi kepada rakan-rakan kita yang lain yang telah bangkit, yang telah bersober berjemaahnya. Kita kirim kepada mereka ruang ini. Mereka tonton bersama, duduk dengan keluarga secara peribadi di samping kerhatan awal pagi ini. Dengarlah bicara ilmu walaupun seinci sedikit, mudah-mudahan berbekas di hati kita semua. Kita sharekan. Dan kesan share ni tuan-tuan, saya yakin, saya percaya tidak pernah merugikan kita. Kerana setakat saat kita sharekan saja butang live ini sampai kepada orang lain, itulah laluan pahala yang mula masuk ke dalam kantong perkeimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas. Sebab Nabi bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Ini antara hadis yang mengukuhkan keyakinan kita bahawa apa sahaja kebaikan kita buat kerana Allah, yang kita buat kerana Allah demi mengajak orang kepada kebaikan, bimbing orang kepada keimanan, kata Nabi, pahala kita akan dapat.
pahala tidak akan Allah zerokan, kosongkan. Kita akan capai pahala kerana kita ajak orang kepada kebaikan. Ad-dal 'alal khairi kafa'ilih. Jadi jelas kepada ini tuan-tuan menyatakan kepada bagaimana dalam konteks agama ini untuk kita meraih pahala tidak susah sebenarnya. Tidak susah. Tak ada sama sekali dinamakan kepayahan rintangan dapat pahala. Share saja, butang share kepada kawan, pahala confirm masuk. So itu agama. Dan buktinya hadis Nabi SAW sampai Nabi sebut imatatul adha 'anit tariq. Kita buang duri di jalanan. Apa nilai duri di jalanan? Semata duri, tuan-tuan, bukan RM 100, 200, 1000, 2000, sejuta, tidak. Duri sahaja di jalan kita buang atas alasan dalam keimanan kita dia bahaya kepada orang lain, menyebabkan niat kita tadi Allah berikan jaran pahala. Amal tadi Allah beri pahala, niat kita Allah beri pahala. Jadi ini merupakan satu rezeki yang begitu terbentang luas kepada kita. Siang, malam, pagi, petang, dini hari, senja. Tak kira bila mana, bila bulan, bila masa, tak kira. Jadi keluasan pahala, tuan-tuan, keluasan langit dengan bumi lah umpamanya. Kan langit dan bumi kita tak tahu di mana hujungnya, di mana bermulanya. Itulah keluasan pahala, al-thawab wal jaza si Allah Azza wa Jalla. Saya kata al-Imam Syafi'i, kata al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, carilah pahala semahu-mahunya kerana keluasan pahala tak ada penghujungnya. Kata Imam Al-Ghazali, carilah pahala semahu-mahunya kerana keluasan pahala tak ada hujungnya. Arti sesuatu yang terbentang bila-bila masa. Tak ada hujungnya. Artinya keluasan yang terbuka malam siang. Carilah pahala, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih kepada kita. Mudah-mudahan itulah hasrat kita semua, itulah keinginan kita semua. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya nak bincang tajuk pada pagi ini, tajuk yang simple, tajuk yang sifatnya umum, tajuk yang sifatnya dekat dengan kita, tajuk dekat dengan jiwa raga kita, iaitulah menuju jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Awal muqaddimah tadi saya telah muqaddimahkan dengan satu ayat, iaitu surah Al-An'am 153. Surah Al-An'am 153, siapa yang boleh buka Quran, dapatkan ayat ini daripada surah Al-An'am, daripada surah Al-An'am 153, di mana Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan sesungguhnya inilah jalanku mustaqiman yang lurus. Jalanku yang lurus, fattabi'u, maka turutilah jalan tersebut. Ikutilah jalan tersebut, turutilah jalan itu. Jalan apa? Jalan lurus yang Allah telah bentang kepada kita. Jalannya apa, tuan-tuan? Jalan ilmu, jalan iman, jalan pahala, jalan keberkatan, jalan kerahmatan, jalan syurga, jalan keimanan, jalan ketakwaan. Itulah jalan-jalannya. Jalan agamalah mudah-mudahnya. Lalu kata Allah, fattabi'u, maka turutilah dia. Jangan kamu menyimpang dari jalan-jalan yang Allah bentang kepada kamu. Apa kata Allah lagi? وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Jangan kau ikut jalan yang lain. Jadi kalau jalan ilmu itulah jalannya, maka jalan kejahilan bukan jalan kita. Kalau jalan pahala itu jalan kita, maka jalan dosa bukan jalan kita. Kalau jalan agama jalan kita, maka jalan palsu, jalan syahwat bukan jalan kita. Kalau jalan syurga jalan kita, maka neraka bukan jalan kita. Kalau jalan ke masjid jalan kita, maka jalan kita bukan setakat shopping center, tempat maksiat. Tidak. Kalau jalan kita jalan menuju ke tempat yang Allah redha, maka jalan ke tempat Allah tak redha bukan jalan kita. Kalau jalan kita jalan untuk mencari keimanan, maka jalan-jalan mencari kejahatan, kemaksiatan bukan jalan kita. Itu dia kaedah umum yang boleh kita faham di sebalik maksud ayat wala tattabi'us subula
jangan kamu turuti jalan-jalan yang lain. Sebab dalam hidup ini ada pilihan. Seorang manusia ada pilihan untuk jalan ke masjid ataupun jalan ke restoran untuk berborak kosong dan panjang lebar. Itu jalannya, minta maaf kan. Contohlah, kita ada jalan untuk menuju ke tempat yang baik dan ada jalan menuju tempat yang tidak elok untuk kita berseronok santai. Ada jalannya. Semua itu serah kepada soal keimanan. Tapi yang pandu ini bukan kita. Yang pandu hidup kita bukan imam masjid. Bukan nazir masjid bangsa semata-mata. Bukan imam masjid bangsa semata-mata. Bukan yang pandu itu mak ayah kita. Tapi yang pandu ini Allah Azza wa Jalla. Yang pandu kita siapa? Allah. Dan bila Allah memandu kita, maka tidak mungkin sama sekali Allah pandu hamba-hambanya ke jalan yang jahat, maksiat, dosa dan perkara yang tidak elok, tidak baik. Pasti dan amat pasti. Bila Allah pandu hambanya, Allah pandu hambanya ke jalan ilmu, iman, syurga, pahala, redha, rahmat dan seumpamanya. Jadi kata Allah, wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Jalan lain itu banyaklah. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, dzalikum fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan hancur. Kamu akan binasa, kamu akan pecah belah keimanan kamu, kamu akan hancur keimanan akhlak kamu. Sebab apa? Sebab bila ikut jalan yang lain, jalan dosa, jalan maksiat, jalan kejahatan, hati rosak, jiwa punah, hidup musnah dan akhirnya segala-galanya hancur. Pasti dan confirm. Dan bila jalan pahala, hati yang sakit sembuh. Hati yang mati hidup. Hati yang berkarat akan bersih suci. Hati yang berkeladak akan bahagia. Sebab apa? Jalan keimanan. Jalan pahala, jalan Allah redha. Pasti, confirm. Hati yang sakit akan kembali sihat walafiat. Hati yang berkeladak akan kembali putih bercahaya. Confirm, jangan bimbang. Sebab rezeki itu Allah beri melalui pahala, rahmat, redha yang menanti kita. Jadi kata Allah, fatafarraqa bikum an sabil, kamu akan binasa. Tafarraqa makna berpecah, berkecai, hancur. Dalam keadaan maksudnya hilang punca, hilang arah, itu maksud fatafarraqa. Lalu kata Allah, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Surah apa tadi? Al-An'am 153. Apa kata Allah? Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah dia wasiat Allah kepada kamu. Allah beri peringatan, Allah beri toladan, Allah beri apa ni wasiat kepada kamu. Sebab apa kata Allah? Untuk apa Allah beri wasiat begitu rupa kepada hamba-hambanya, peringatan begitu kepada kita? Sebabnya kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Jadi pulangan itu tuan-tuan balik kepada kita. Kesan daripada ibadat, pulangan balik kepada kita semula. Kesan kerajinan kita dalam beribadat, kesan kita punya rajin cari pahala redha Allah ini, letih cari pahala redha Allah ini, kata Tuhan, la'allakum tattaqun, akan pulang kembali kepada kamu. Maksud pulang apa? Kamu jadi orang baik, takwa, kamu tenang, bahagia, kamu akan hidup rahmat aku, kamu akan selesa, bahagia, kamu sampai ke akhirat, dunia akhirat. Jadi maknanya, kesan itu langsung tidak balik pada Allah, sebab Allah maha kaya dengan keadilan kesesaannya, tapi balik kepada kita, kerana kitalah yang akan menjadi orang paling beruntung. Sejahteralah kita, selamalah kita. Jadi, isu kita pada pagi ini ialah menuju jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Justru itu, saya tidaklah ingin mendetailkan ayat tadi, tapi saya nak mukaddimahkan ayat tadi, sebab saya akan bicarakan pada pagi ini hal-hal yang saya fikir aspek-aspek yang dekat dengan hati jiwa saya. Saya suka sangat kalau bercakap dalam kuliah subuh. Ialah sama di masjid, di surau ke ataupun hatta online macam ni. Saya suka sangat cari benda-benda yang dekat dengan diri saya lah. Ya, sebab saya pun dalam kerangka nak jadi orang baik, dalam kerangka nak perbetulkan diri, dalam kerangka nak membina hidup yang lebih Allah radai, membina iman, ilmu yang mantap. Itulah kerangka kehidupan saya. Jadi kalau bercakap benda di luar pada kerangka itu, saya fikir susahlah sikit. Mungkin saya tak terbuat. Ya? Tapi bila cakap benda macam ni, saya ajak diri saya, sekaligus ajak rakan-rakan saya, para penonton yang menonton pada pagi ni,
jauh dan dekat, jom sama-sama. Sebab kita nak hidup dalam satu perjalanan jambatan yang sama, lorong yang sama dan highway yang sama. Seolah macam itulah dalam bahasa mudahnya. Jambatan yang sama, lorong yang sama, jalan yang sama dan highway yang sama. Menuju ke mana? Penghujungnya sama-sama kita dapat redha, rahmat, hidayah, bimbingan Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara perkara yang menjadi keutamaan dalam kita bercakap tentang menuju jalan yang diredai, saya akan bercakap tentang poin-poin. Segala saya mampu pada hari sampai belas lah tuan-tuan. Kalau tak mampu sampai 10 pun belas poin saya nak bercakap dalam kerangka simple, mudah dan ringkas. Bukan satu perbincangan yang komprehensif menyeluruh, tidak. Saya ambil poin-poin saja. Di antara saya sebenarnya pada pagi ni ialah kena sebutlah juga apa kitab ustaz baca ni. Kami tak nampak ni ustaz. Ialah live ni saya mungkin pada sudut kaca phone ataupun kaca iPad komputer tuan tak nampak, tapi kitab saya pada gini ada. Iaitulah kitabnya Syajaratul Ma'arif, iaitu satu kitab yang dikarang Al-Aziz Ibn Abdul Salam. Ini kitabnya, saya akan ambil poin daripada kitab itu. Kitab ni tuan-tuan saya berhasrat dalam tempoh beberapa hari ini saya akan cuba livekan. Saya dah sebut dalam FB saya, dalam IG saya beberapa hari lepas, saya akan cuba livekan kitab ini dengan masa ringkas je, suku jam 20 minit aja. Saya poin, saya bincang di suku jam 20 minit, saya akan livekan. Saya ingat bermula dalam sekitar besok lusa lah insyaAllah. Tiap hari insyaAllah, mudah-mudahan dengan Allah, dengan izin Allah. Waktunya tak pasti, mungkin pagi, mungkin petang, mungkin malam, tengok keadaan ya. Sebab masa sikit, saya nak ambil masa suku jam 20 minit nak kupas tentang isu kitab ini. Tapi pagi ni tak apalah, saya pilih pagi ni untuk bawa dalam tajuk menuju jalan yang diradai Allah Azza wa Jalla. Itu topiknya. Tolong, siapa yang bersama saya pada pagi ni, yang dah masuk ke angka 52 orang ini, tolong kalau boleh tuliskan di skrin komen itu, tajuknya kita, tajuk kelas sobat Ustaz Ruslan pagi ni ialah menuju jalan yang diradai Allah Azza wa Jalla. Tuliskan supaya para penonton kita, rakan-rakan kita di Masjid Bangsa dan kawan-kawan kita menonton kemudian dapat tengok, oh ini tajuknya. Itulah menuju jalan yang diradai Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Saya ingat saya kenal ramai itu. Puan Hayati Nordin pun bersama dalam kesempatan yang dia seorang penulis yang cepat dalam menulis poin-poin ceramah. Terima kasih Puan Hayati. Al-Fadil, Tuan Haji Wan Azman, insyaAllah sedang merekodkan kita punya pecangan Tuan Haji Wan Azman daripada Masjid Bangsa. Dan ramai lagi, saya nampak yang saya kenal Puan Lela daripada Sabah Alhamdulillah, Ustaz Azman Hashim. Alhamdulillah wassalam Al-Fadil Ustaz Azman lama tak jumpa Ustaz Azman ni lama tak jumpa ni Saya tengok hari tu dalam apa, makin muda 10 tahun tu. Baik, kita lego ala sikit supaya tak mengantuk tu hilang Baik, Puan Nurati pun sama, Puan Cik Razali. Baik, Alhamdulillah wassalam pada semua. Baik, antara perkara pertama yang berkaitan dengan menuju ke jalan yang diradai, pertama ialah merenungkan hari kebangkitan. Ini seperti daripada kitab yang dituliskan oleh Syekh Azzuddin Abdul Salam, iaitu kitab bertajuk Syajaratul Ma'arif wal Ahwal Wasalihil Aqwali wal A'mal. Pertama, kita di antara benda utama ialah merenungkan hari kebangkitan. Sebab tuan-tuan, dalam kita nak mengambil jalan utama, dalam kita nak mencari redha Allah Azza wa Jalla, terima kasih Puan Z, Haji Ali dah tulis pun tajuknya. Baik, menuju jalan yang diradai Allah. Antara perkara penting utama ialah saya letakkan poin-poin tu 1, 2, 3, 4. Lepas ni saya tu mungkin lupa poinnya, lupa angka. Seserah tuan-tuan lah yang tulis nanti. Pertama ialah merenungkan hari kebangkitan. Sebab apa? Sebab dalam perbincangan hukum beragama ni tuan-tuan, seorang insan Muslim yang bijak, seorang insan mukmin yang pandai dan berakal waras, orang itu dia tidak boleh pisahkan hidupnya dengan alam kebangkitan semula. Ini kenyataan. Kalau kita hidup dalam kerangkanya berfikir tentang urusan dunia semata-mata, urusan nikmat dunia semata-mata tanpa kaitkan hari kebangkitan semula, inilah yang musnahkan nilai kehidupan beragama kita.
Dia musnahkan nilai kehidupan kita sebenarnya. Satulah meninggalkan urusan akhirat. Meninggalkan kepercayaan pada hari kebangkitan semula. Meninggalkan urusan-urusan yang berkait dengan soal kita dan hari kebangkitan, tuan-tuan, merupakan pintu kemusnahan. Dalam hal ini, Allah sebut kepada kita satu ayat. Ini daripada karangan kitab Al-Syekh Izzuddin Abdul Salam ini. Kitab yang begitu lama, di mana kitab tulisan ya tuan-tuan daripada tahun 556 Hijriah lagi. Bayangkanlah lama kitab ini, 500 dia meninggal tahun 1560 Hijrah. Ni tuan punya kitab ni. Bayangkan hampir 1000 tahun dah. Subhanallah, kitabnya masih sampai pada kita. Baik. Dia kata apa? Perhatikan satu ayat Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. Al-Hajj ayat yang kelima. Ya, cantik, eh? Terima kasih Kak Manja merenung betul-betul tu. Satu poin pertama. Bila Allah sebut dalam ayat ini, Al-Hajj ayat kelima, hei manusia, kami jadikan kamu daripada tanah. Itu bermula Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ayahanda kita, nenek kita, atuk kita, yang kita wajib yakin akan kebenaran kehidupannya, terimalah sebagai atuk kita, iaitu siapa? Nabi Adam daripada tanah. Lalu Allah kata, kamu dari tanah. Dan kamu kemudian, kita ini daripada mana? Air mani, darah, berubah jadi gumpalan darah, daging kemudian, lalu Allah berikan nyawa daging itu, ada yang sempurna, tidak sempurna. Kata Allah Azza wa Jalla, linubayyina lakum, untuk kami jelas kepada kamu, kamu ni siapa sebenarnya. Bila Allah sebut tentang asal penciptaan kita daripada air mani, kemudian sekumpal darah, sekumpal daging, Allah beri roh kepada daging itu, kemudian jadi manusia besar di perut rahim ibu. Tuan-tuan, ini merupakan satu kenyataan kepada kita. Nak menyata kepada kita bahawa perjalanan hidup ini ada penghujungnya. Ada ketika nanti kamu akan tamat riwayat kamu, dan bila sampai masa, kamu akan meninggalkan alam, kamu akan bangkit semula. Dinamakan hari mahsyar. Saya tak nak bincang detail, saya nak ambil poin saja, menunjuk kepada kita bahawa bila kita nak meraih redha Allah Azza wa Jalla, maka jangan kita tinggalkan keyakinan kita terhadap hari kebangkitan semula. Jangan ada kesombongan dalam kehidupan harian kita. Jangan ada kesombongan itu. Kelupaan. Lupa tentang asal-usul kita. Lupa pada kita dijadikan. Lupa ke mana kita, akhirnya kita. Jangan ada sama sekali. Sebab tuan-tuan, bila kita hilangkan daripada keimanan kita nilai ini, lupakan hari kebangkitan semula, kita akan berada dalam keadaan pincang. Agama pincang, akhlak pincang, iman pincang, roh hidup kita akan pincang. Itulah masalah kita. Hari ini tuan-tuan, minta maaf, saya bukan menghukum siapa, hukum saya sendiri. Kenapa kita boleh terjebak dengan dosa? Kita boleh buat kemaksiatan. Sedar tak sedar kita buat benda yang Allah tak suka. Kerana kita hilang fokus tentang soal kita hari kebangkitan semula. Kita hilang fokus tentang hari kematian kita dan hari kebangkitan. Itu sebabnya. Tapi kalau manusia dipandu oleh ingatan pada hari kebangkitan, hari kematian, dia akan hidup dalam kerangka yang Allah sebut tadi lah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kita baca ayat tadi kan, surah Al-An'am 153 tadi. Kita akan hidup dalam keadaan dipandu oleh Allah sendiri. Allah pandu kita. Jadi yang pertama ialah kita merenung tentang hari kebangkitan yang pasti akan datang, akan tiba, kan itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang keduanya ialah di antara tuan-tuan jalan menuju ke jalan yang Allah redha dalam hidup kita ini, antara juga ialah kata Al-Imam Aiz Abdul Salam, dia kata apa? Dia kata kita kena sentiasa pupuk semai benih
supaya teguh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keteguhan iman. Bahasa mudahnya, keteguhan iman. Kena pupuk, kena sebaik benihkan supaya iman kita teguh sentiasa. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-22, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Allah sebut dalam tu ayat, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah catat dalam hati orang-orang baik ini iman yang kokoh, yang mantap, yang cekal, yang kokoh, yang padu. Kita tak nafikan sama sekali. Satu persoalan meneguhkan iman, tuan-tuan, merupakan sesuatu yang dekat dengan kita. Saya melihat satu pandangan menarik daripada Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi. Bila bercakap tak ayat ini, ayat Al-Mujadalah ayat 22 ini, kata Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi, kenapa kita diminta untuk meneguhkan keimanan? Kenapa kita diminta untuk meneguhkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Sebab, tuan-tuan, kata Imam Suyuti, iman adalah penyelamat. Iman adalah penyelamat. Terima kasih pada Kak Manja Suri tulis lagi, kita perlu teguh pupuk dan semai benih agar iman kita teguh betul. Kerana kata Imam Suyuti, iman adalah merupakan penyelamat kepada kita. Kita tak ada pintu keselamatan yang lebih besar melainkan iman, tuan-tuan. Betul, harga iman ini paling mahal. Paling mahal sekali. Tanpa iman, harga hidup kita merudum dan nilai kita mungkin lebih teruk binatang, ternakan. Ayam, itik, kambing, lembu dan seumpamanya. Kerana iman itu meletakkan kita di tempat harga yang paling tinggi. Contoh daripada Al-Quran. Bila sebut tentang bagaimana keadaan orang beriman diangkat darajahnya, kita boleh tengok juga dalam surah Al-Mujadalah. Tadi ayat 22 kan? Cuba tengok ayat sebelumnya. Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ini nak cerita tentang Allah mengangkat martabat kita kerana iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat, Allah subhanahu menyanjung tinggi, mengangkat tinggi kedudukan siapa? Orang yang alladzina amanu minkum, orang yang beriman di kalangan kamu. Dan orang yang berilmu lah, sambung ayatnya. Tapi Allah angkat orang siapa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat darajah kedudukan orang beriman. Terang jelas Allah sebut siapa diangkat darajahnya oleh Allah di padang mahsyar nanti, khasnya di padang mahsyar, orang beriman kepadanya. Maknanya, imanlah penyelamat kita yang paling utama sekali. Hidup dalam iman, mati dalam iman. Kalau boleh kita amalkan satu bacaan doa. Apa dia doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tolong teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maksud ketaatan apa dia? Ketundukan pada Allah. Iman itu. Melaksanakan apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Buat apa yang diperintah, jauhi apa dilarang. Itulah keimanan. Melalui ketaatan. Kita minta apa? Thabbit qulubana ala ta'atika. Tolong teguhkan hati ini di atas ketaatan. Betul, ya. Hidup dalam iman dan mati dalam iman. Itu ada satu doa yang diajar oleh para ulama kita. Saya tak pasti daripada sumber hadis, tapi saya diberi dalam apa yang saya faham daripada bicara ulama, antara doanya, Allahumma ahina bil iman
wa amitna bil iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam iman dan matikan aku dalam iman yang sama. Tak berganjak iman kita semasa di atas bumi sampai ke mati kita mati dalam beriman. Itu sebabnya disebutkan oleh Al-Azz bin Salam, kita mesti ada keteguhan iman. Ini adalah jalan kita untuk menuju redha Allah Azza wa Jalla. Kemudiannya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, antara perkara penting juga dalam kita nak mencari menuju jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla ini, ialah sebagaimana disebutkan dalam banyak perkara dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kita mesti hidup dalam kerangka orang-orang yang sentiasa menjauhi perkara dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang ketiga pada pagi ini, di antara perkara yang penting sebagai jalan utama kita untuk kita meraih redha Allah Azza wa Jalla, ialah kita dalam keadaan sentiasa memahami kebatilan adalah kebatilan. Kita kena faham bahawa kebatilan adalah kebatilan. Maksiat adalah maksiat. Kejahatan adalah kejahatan. Tak ada kompromi dalam hal ini. Yang ketiga ini, kita mesti mengimani bahawa kejahatan tetap kejahatan. Dosa tetap dosa. Keburukan tetap keburukan. Ini jalan kita untuk meraih redha Allah Azza wa Jalla. Sebab tu seorang insan beriman, dia tidak boleh hidup dalam suasana, hidupnya dalam suasana bercabang. Jalan ilmu pun dia raih, jalan kejahatan pun dia cari. Tak boleh. Satu dari antara perkara penting disebutkan oleh Al-Azz bin Salam ialah mengimani kebatilan adalah kebatilan, kejahatan adalah kejahatan, dosa adalah dosa. Terima kasih kepada Puan Zu, ya, apa tulis tu, memahami kebatilan betul, ya. Dosa. Ini penting. Sebab bila kita berada dalam suasana macam tu, barang kita akan hidup suasana yang lurus perjalanan kita. Kita tak nafikan, tuan-tuan, hidup ini ada di sana ujian yang mendatang. Ujian nafsu, ujian syahwat, ujian syaitan, kita tak nafikan. Dan bila hal ini berlaku, mungkin kita terencat hak keimanan kita, ya, kita tak nafikan. Bila nafsu datang, terarah kita kepada kejahatan. Bila syaitan masuk, terarah kita kepada keburukan. Itu kenyataan. Manusia ni bukan malaikat, kita manusia. Kita bukan malaikat. Tapi dalam hidup beragama ini, kalau kita nak meraih redha Allah Azza wa Jalla, kekuatan kita kena fahami. Hal inilah yang disebutkan Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 52. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 52, apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Al-Ankabut ayat 52, di mana Allah berfirman, ingatkan kita hambanya, walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang yakin kepada benda-benda yang maksiat, yang jahat, yang batil. Dia terima benda maksiat, dia lakukannya. Dia terima benda jahat, dia buat. Dia terima benda yang dosa, dia tunaikan. Dia buat dosa. Sebab dia nak kepada benda macam itu. Orang macam kata Allah Azza wa Jalla, mereka ini ulaika humul khasirun, mereka orang yang rugi serugi-ruginya. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Mereka ini orang yang rugi serugi-ruginya. Habis? Kalau Allah yang sebut orang ni orang rugi, tuan-tuan, kerugian ni bukan kerugian yang main-main. Kalau kerugian dalam perniagaan di dunia, boleh jadi satu masa kita akan dapat untung kembali. Usaha kita berterusan, kita gagal dalam usaha perniagaan, mungkin kita kecundang dalam satu urusan dunia, dalam perniagaan contohnya, insya-Allah kita usaha, tempoh masa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kita dapat raih semula keuntungan. Gagal dalam peperiksaan, kita ambil kembali peperiksaan next term ataupun fasa semester akan datang, seorang pelajar mesti,
InsyaAllah berjaya balik, walaupun mungkin dia dapat D, C+, ataupun C tolak dalam subjek itu. Dia ambil balik next sem, jadi A+, ataupun A, ataupun B+, berjaya. Itu dunia. Yang kita bimbangnya ialah kerugian di akhirat nanti. Tak sempat bertaubat. Tak sempat kita nak kembali kejar Allah Azza wa Jalla. Macam peperiksaan tadi, kita ada SEM-nya, kita masuk balik kelas, betul pensyarah, buat assignment, buat segala-gala yang disuruh oleh pensyarah, dapat A+, menjadi dapat A, kemudian berjaya. Tapi akhirat jangan main, tuan-tuan. Lepas tu kita tidak boleh sikap kita dalam keadaan menangguh-nangguh. Tak apalah, besok aku nak buatlah kebaikan, hari ini tak. Tidak, tuan-tuan. Ya, ahlan wa sahlan Al-Fadhil Datuk Amir, ya, bersama saya pada pagi ini. Ahlan wa sahlan Datuk, insya-Allah. Doa kepada saya juga kebaikan, keselamatan. Tuan-tuan, jadi hakikatnya ialah kita boleh mengambil sikap mudah. Jadi orang beriman ialah orang yang menolak kebatilan, menolak kejahatan, by cash, tunai. Bukan ambil sikap biar duta. Tuan-tuan, dia dengan kita urusan dunia akhirat tak sama. Urusan dunia gagal macam mana, ada ruang-ruang akan datang kemudian insya-Allah. Tapi urusan akhirat bila gagal, kita takut itulah kegagalan kita yang mutlak, akhirnya tak sempat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan akhir kita akan bertemu Allah dalam keadaan kita rugi, menjadi orang yang dirugikan Allah dan rugi akhirnya. Itu sebabnya kita kena menerima hakikat bahawa kebatilan itu kebatilan, dosa itu dosa, dosa itu maksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat, antara jalan kita untuk kita menjadi orang yang selamat sejahtera dalam hidup beragama ini ialah kita nak kena sentiasa jaga diri kita daripada menjadikan hidup ini dalam keadaan terikat dengan dunia yang berpanjangan. Kita nak jadikan diri jangan terikat dengan dunia yang berpanjangan. Bukan tak mengikat. Kita boleh ikat urusan kita dengan dunia, tapi tidak berpanjangan. Makna kata mudahnya, kita tidak menjadi orang yang ditipu oleh urusan-urusan keduniaan kita. Tuan-tuan, ini penting, sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab dalam hal ini, kata Al-Aziz Abdul Salam, orang-orang yang meletakkan dirinya hanya kerana dunia, urusan dunia semata-mata, selama-lamanya hati tidak akan bersih, jiwa tak akan tenang, dan hidupnya dalam keadaan menderita kepayahan. Ini kata Al-Aziz Abdul Salam. Itu kenyataan. Dia akan menderita kepayahan. Sebab apa? Sebab dunia sudah menjadi jantung hati dia. Dunia sudah menjadi jantung hati dan melekat. Dan bila melekat urusan keduniaan, tuan-tuan, untuk akhirat bukan mudahlah. Sebab itulah nak menghabiskan masa 10 minit untuk Quran pun bukan mudah. Nak ambil masa untuk sujud rokok kepada Allah dalam solat pun bukan mudah. Untuk bangkit jam 4 pagi, 5 pagi sebelum subuh untuk bersolat tahajud, merintih kepada Allah, bukan mudah. Untuk menunaikan hak-hak seperti sedekah derma, bukan mudah. Untuk buat benda-benda yang ada unsur dalaman keimanan kepada Allah, bukan mudah. Sebab apa? Dunia sudah melekat di jantung hati. Menyebabkan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, hati semakin berkarat, jiwa semakin sakit, dan hati semakin mati. Akhirnya, dia mati belum kematian sebenarnya. Akhir kata Imam Al-Ghazali, dia telah mati belum kematian. Dia tak mati tapi dah mati dah. Sekadar dia bergeraklah. Maka tapi dia telah mati. Sudah mati hati, mati perasaan, mati agama. Ini kita paling takut. Kata Al-Salam, kenapa kita nak kena jaga kontrol tadi? Apa tu? Sentiasa jaga diri daripada tingkat betul itu. Terima kasih kepada Kak Manjasuri yang telah mencatatkan nombor 4. Terima kasih. Catatan ini bagi saya catatan yang menarik, kerana ia boleh dapat diambil oleh rakyat kita yang lain. Baik. Berdasar kepada Al-Quran, tuan-tuan, Al-Salam dibawa satu ayat daripada Al-Quran dalam surah An-Najm ayat 29. Ayat surah An-Najm ayat 29, apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'rid an man tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya.
fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Surah An-Najmi ayat 29. Maka kamu, kata Allah, kena berpaling daripada sesiapa yang berpaling pada urusan kami. Kita tak boleh dapati orang-orang yang mengajak ke dunia semata-mata. Kena berpaling. Kita beragama, tuan-tuan, mencari teman taulan pun berhati-hati. Seorang teman yang boleh mengajak kita kepada kebaikan, satu nikmat. Seorang rakan yang boleh bimbing kita kepada kebaikan agama, satu rezeki. Tapi kalau seorang teman mengajak kita kepada kejahatan, melupakan agama, satu kerugian. Seorang kawan teman yang sentiasa mengajak kita kepada keburukan, kemaksiatan, satu fitnah, satu balak kepada kita. Itu kenyataan. Jadi kata Allah Azza fa'arid, kamu kena berpaling daripada orang-orang yang melupakan Allah pada kamu. Lalu kata Allah, mereka tidak inginkan melainkan dunia semata-mata. Jadi ayat itu, tuan-tuan, An-Najm ini kena cerita panjang detail tafsir, tapi saya ringkas. Itu dia dibawakan oleh Kak Manjasuri itu ayatnya. Jadi Allah sebut terang-terang. Itu, tuan-tuan, mudah-mudahan perkara ini perkara yang boleh menjadi peringatan kepada kita. Apalagi dalam keadaan tarikan keduniaan yang makin hari makin jadikan kita lebih terseronok daripada urusan-urusan akhirat Allah Azza wa Jalla. Al-Hasan Al-Basri satu hari, dari riwayat lah, saya baca satu riwayat, disebutkan satu riwayat, Hasan Basri ditanyakan oleh anak muridnya satu hari. Soalan simple je, soalan mudahnya. Murid tanya Imam Hasan Basri, kata, wahai Tuan Guru, dikata, apakah perkara yang Tuan Guru paling takut? Perkara yang Tuan Guru paling takut, paling bimbang dan paling tidak seronok lah, apa benda? Hasan Basri, tuan-tuan, seorang ulama. Dia tak jawab melainkan benda-benda yang terfokus jawapannya. Dia jawab benda yang terfokus. Dia tak jawab benda-benda yang lara, yang jauh, tak. Kalau kita mungkin jawablah panjang kita. Jadi bila mereka tanya beliau, apakah benda yang paling menakutkan, yang paling kamu bimbang, yang kamu paling tak suka? Kata Hasan Basri, aku paling takut kalaulah nikmat masa aku ada ini menarik aku kepada kejahatan, kepada keburukan, kepada maksiat. Nikmat masa aku ada ini menarik aku pada kejahatan, keburukan. Nak murid tadi tanya balik, apa maksud Tuan Guru? Apa nikmat masa itu boleh, kenapa nikmat masa itu boleh mengajak kepada kejahatan, keburukan? Lalu kata Hasan Basri, dia kata, aku paling takut. Ini jawapan, tuan-tuan, jawapan yang nampak simple tapi kesan jawapan itu besar dalam kehidupan manusia yang beriman pada Allah. Hasan Basri dia kata apa? Aku paling takut kalau ada umur aku ini, masa tu umur lah kan, aku telah habiskan umur aku dalam keadaan aku lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Hasan Basri, aku bimbang kalau umur aku Allah tarik dalam kejahatan, aku melupa pada Allah Azza wa Jalla. Umur ni, tuan-tuan, masa. Umur kita ni masa. Sekarang jam 7.20 pagi. Umur kita dah kurang dah daripada jam 7 petang semalam. Contohlah ni, iaitu bahasa-bahasa ni kata bahasa ulama, tuan-tuan ni, bukan bahasa saya ni. Jam 7.20 pagi sekarang ni tak sama masa jam 7.20 maghrib semalam. Lagi tak sama dengan 2 hari yang lepas. Artinya perjalanan masa kita yang berlaku ini mengurangkan umur kita daripada saat ke minit, makin kurang umur kita. Yang sihat akan menemui kesakitan, yang afiat akan menemui mungkin ujian, yang keadaan tubuhnya sihat akan alami satu ketika besok lusa tulat ujian yang lain, kesakitan, macam-macam. Jadi apakah itu bukan umur, bukan usia, bukan masa lah tu. Jadi asal mesti dijawab satu jawapan yang ringkas padat. Aku paling bimbang umurku, masaku ini dihabis kepada benda-benda yang jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Jawapan itu dipaham oleh anak muridnya. Lalu murid tadi menangis di depan Tuan Guru. Sebab apa?
bila Tuan Guru sebut tentang soal usia, masa umur, dia faham betapa urusan masa umur ni amat penting sekali. Sebab itulah kita lembaga agama ni tuan-tuan, kita paling takut bila dunia mengheret masa kita. Apa dia contohnya? Saya bercakap untuk saya, bukan tuan-tuan je. Kita boleh habiskan masa dengan Al-Quran sekadar 10 minit. Lama dah tu tak? Tapi kita boleh habiskan masa kita untuk melihat daripada iPad kita ni macam-macam cerita tentang cerita orang, perkembangan macam-macam. Bukan 10 minit, 1 jam setengah. Dua benda yang berbeza ni. Yang ini walaupun 10 minit, ia nilainya besar. Apalagi kalau habiskan 1 jam, 2 jam. Contohnya, lagilah berkat. Yang ini belum tentu adanya berkat. Apabila kita tengok benda-benda iPad ke dalam phone kita, hal-hal yang berkait dengan soal maksiat, kata ke orang macam-macam. Sejam setengah ni. Bukan 10 minit, 10 jam setengah. Melainkan kalau iPad dia untuk tujuan kebaikan, baca Quran. Tapi biasanya kita tak begitu. Jadi maknanya, perimbangan masa dalam beragama ni Tuhan jelas kepada kita di mana berada kita. Tarikan kepada kejahatan atau tarikan kepada kebaikan. Ini yang kita paling takut, kita paling bimbang. Sebab itulah kata Hasan Basri, aku paling takut. Jawapan itu bagi saya, jawapan yang boleh menyuluh kehidupan beragama kita. Dalam kita nak mencari redha Allah ini, sulah dengan nilai tadi. Supaya dunia tidak menipu kita, dunia tidak jadikan kita hilang fokus, hilang neraca keimanan. Akhir dunia jadikan kita hilang segala-galanya. Hilang akhlak, hilang agama, hilang moral, hilang iman, hilang taqwa. Wala'azubillah. Kalau dunia mengajak kita kebaikan, alhamdulillah, keselamatan dan keamanan kepada Allah SWT. Baik. Itu yang berapa? Yang kelima kan? Baik. Di antara perkara yang lain, daripada perbincangan topik kita yang nak penghujung sekarang, dia hampir penghujung, saya nak berhenti kejap lagi insyaAllah dalam masa 4 minit sekarang, ialah bercakap tentang menuju ke jalan Allah redha ini. Saya nak sebut tuan-tuan, satu lagi di antara pentingnya ialah, apa dia ni? Antara perkara penting juga ialah dalam kita mencari redha Allah SWT, ialah apa dia? Iaitulah kita dalam keadaan sentiasa mengambil renungan. Kita sentiasa mengambil renungan. Disebut sini sebagai muhasabah dakhiliyah. Renungan yang dalam. Iaitu renungan yang berbentuk dalaman. Bukan luaran semata-mata. Iaitu renungan dalaman. Disebutkan Rasulullah sebagai an-nazar yang as-sabit, iaitu satu renungan yang mendalam. Sebab apa? Sebab dalam hidup beragama, kata Imam Azzusalam, kalau kita renung tentang hakikat yang mendalam, kita akan dapat jawapan yang besar kepada perjalanan kehidupan sebagai manusia. Di mana kita? Contoh. Ini saya bawa daripada ayat daripada berbincangan Azzusalam. Dia kata apa? Cuba tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ghashiyah. Ya, menarik tuan-tuan ya. Kitab ini bagi saya lah, kitab yang terlalu hebat ya untuk dibincangkan ya, dibacakan dan dibicarakan. Ringkas padat. Cuba tengok kata dia dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 hingga 20. Iaitu firman Allah Azza wa Jalla, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Al-Ghashiyah ayat 70, ayat 17 hingga 20. Minta maaf ya. Allah berfirman, kamu tak tengok ke, kata Allah. Tolong pandang, tolong lihat kepada bagaimana unta diciptakan, langit yang ditinggikan, gunung-gunung yang tegakkan dipasakkan, dan bumi yang dihamparkan. Tuan-tuan, ayat-ayat ini berupa ayat untuk kita merenung sebenarnya, secara mendalam. Tengok bumi dipasakkan begitu rupa, baik bumi mendatar. Kemudian gunung dipasakkan. Tengok kepada binatang Allah ciptakan bagian-bagian. Sebagai contohnya unta. Tengok kepada langit begitu tinggi, indah cuaca dan situasinya. Jadi ada unsur dalam situ.
Jadi kata Abdullah Salam, kalau kamu renung tentang hal ini, kamu nampak tentang lemahnya kamu, hinanya kamu, kerdil kamu, dan agungnya Allah Azza wa Jalla. Dah bila kamu rasa kamu hina, kerdil, dina kamu, lemahnya kamu, agung Allah Azza wa Jalla, maka kamu siapa? Inilah jawapan kita nak kena cari. Jadikan kita semakin nak mencari redha Allah Azza wa Jalla. Kita akan jadi manusia yang besarkan diri, yang besarkan diri kita sendiri, mengangkat diri kita sampai kita dalam keadaan melihat orang lain kacamata lemah dan kedihina. Saya tertarik satu kata-kata daripada Pak Hamka. Setelah pun masuk ke dalam IG saya dah 3 hari yang lepas, dalam FB saya pun sebut. Apa kata Pak Hamka ni, Buaya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini? Dia kata apa? Kata-kata yang simple tapi berbekas di hati. Dia kata apa? Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Allahu Akbar. Ini kata-kata yang begitu tajam daripada Pak Hamka ni. Dia kata apa? Seulang balik. Ini saya telah letak dalam FB dan IG saya 2-3 lepas. Manusia itu asalnya daripada tanah, makan hasil tanah, berdiri atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit? Engkau sombong dan rasa bangga diri. Asal pada tanah, makan hasil tanah, duduk atas tanah, kembali ke tanah pun kemudiannya. Kenapa masih bersifat melangit? Bersifat langit. Allahu Akbar. Renunglah tentang ayat ini. Saya fikir tuan-tuan dalam kesempatan pada pagi ini, 5-6 perkara tadi saya fikir sebagai satu rumusan, walaupun tajuknya saya tak sebut secara detail, tapi semua sekadar itu saya fikir jalan kita untuk sama-sama kita semak balik di mana kita berada. Mudah-mudahan tajuknya menuju jalan yang diridai Allah ini ada jawapan bersama kita bahawa kita nak kena berusaha untuk cipta sebuah kehidupan yang sempurna, elok, baik, dan tidak semasa cipta sebuah kehidupan yang merencatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Dalam kepayahan, carilah kesenangan. Dalam kesusahan, carilah kekuatan. Dalam kesempitan, cari keluasan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki keimanan yang kental. Walaupun dalam apa ujian kita hadapi, iman tetap kental, kukuh, padu. Dalam apa situasi, iman tetap memimpin mandu kita, insya-Allah. Dan akhirnya redha Allah kita capai, kita hasilkan di bumi lagi dan di pada mahsyar. Kita masuk dalam kelompok mereka yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla ke syurga bersama Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita banyakkan munajat doa kepada Allah Azza wa Jalla, khasnya dalam suasana pandemik COVID yang belum selesai ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita rafa' kepada Allah, doa dan munajat kepadanya dengan tidak kita lalai untuk terus jaga ibadat, bermohon kepada Allah keselamatan, mohon keampunan di atas kesilapan dosa kita. Mudah-mudahan dalam tempoh terdekat ada jawapannya untuk Allah kembalikan semula kepada kita semua keamanan, kebahagiaan yang abadi, sentosa, insya-Allah. Dipulangkan balik kepada kita keselamatan, tidak dalam ujian yang berpanjangan. Wal'iyadzubillah, insya-Allah. Itulah sekadar apa yang saya dapat sampaikan. Ya, terima kasih kepada semualah yang sudi untuk bersama saya pada pagi ini, yang jauh, yang dekat, khasnya kepada yang berbahagia Datuk Nazir Masjid Bangsa, Jawatan Kuasa, Tuan-tuan Imam, kepada semualah yang bersama seperti ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal salah kita, yang mendengar, yang mencatat, yang share tadi, semuanya dalam kerangka dapat redha Allah Azza wa Jalla dan pahala kita bermula di awal pagi dengan penuh kerahmatan, keselamatan. Teruskanlah, mudah-mudahan kita bertemu lagi, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna as-sighara, bagaimana mereka didik kami semenjak kecil, dewasanya kami.
Allah marfa'anna minal bala'i wal waba. Ya Allah, tolong jauhkan kami daripada penyakit, wabak dan bala yang menakutkan kami ini. Allah mataqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan kami, yang mendengar munajat kami, yang mendengar doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, susahkan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.